Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harisun and I am going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial content. Jadi sebagaimana yang kita tahu sebelum-sebelum ni, kalau ada yang follow channel Wan Harisun ni dengan rapat, minggu-minggu sebelum ni kita ada perbincangan episod 1, episod 2, episod 3 dan juga episod 4 yang bercakap mengenai laluan daripada diploma, STPM, STAM, matrikulasi dan juga asasi kepada kos hubungan antarabangsa. Jadi hari ini kita sambung lagi episod tu dengan episod 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan maybe kita tak tahu lagi sampai episod berapa kita akan ada untuk laluan ni daripada selepas SPM, selepas ke hinggalah ke hubungan antarabangsa, international relations. Untuk hari ni, untuk episod 5, kita ada Wani Khairani. Ni adalah kawan saya, tahun 3 juga, kos hubungan antarabangsa. Kalau korang nak tahu, saya memang kenal dengan Wani. Tapi disebabkan mungkin korang tak kenal sangat, jadi saya perkenalkan lah. Wani Khairani ni kalau kita kenal, dia adalah seorang pendebat yang sangat bagus lah di UNIZA. Dan sebelum ni, semasa mengambil diploma di UPSI juga, dia agak aktif dalam perdebatan dan juga perbahasan-perbahasan. Selain daripada tu, Wani ni juga dia merupakan YDP yang dipertua Club Equine sebelum ni. Club Equine ni yang main kuda-kuda tu. Jadi kalau korang nak tahu banyak pasal kuda, bolehlah tanya dia. Dan mungkin dalam selepas ni kita akan promote yang channel kuda tu pula, kalau korang nak tahu pasal kuda. Assalamualaikum Wani. Jadi mungkin Wani boleh perkenalkan diri sebab saya memang dah kenal Wani. Mungkin ada adik-adik ataupun yang sedang menonton sekarang yang masih tak tahu siapa Wani, boleh perkenalkan diri. Hai Sun. Okey, kenalkan diri nama saya Wani Khairani binti Muhammad Kadir. Boleh panggil Wani. Saya merupakan pelajar tahun 3 hubungan antarabangsa di UNIZA. Dah, itu je lah. Okay, thank you Wani atas pengenalan diri. So next kita akan pergi pula nak tanya soalan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya kepada Wani. Untuk soalan kedua, saya nak tanya bagaimana perbezaannya bila Wani belajar daripada UPSI kepada UNIZA. Kan berubah universiti kan, dulu Wani diploma di UPSI, sekarang pergi pula kepada Universiti Sultan Zainal Abidin. Oh, beza belajar di UNIZA dan UPSI. Di UPSI ni dia dekat utara, Tanjung Malim. So UNIZA is like pantai timur. Jadi kalau dekat sebelah sana dia jarang lah culture dia berbeza. So saya ni orang pantai timur, orang Kelantan. So I love orang-orang Kelantan, orang Terengganu, orang pantai timur overall sebab sangat ramah. And culture belajar pun berbeza lah. Jadi bila korang berada dalam satu tempat, korang kena belajar untuk adapt tempat tu dengan seikhlas hati. Sebagaimana yang kita tahu, Wani sebelum ni belajar diploma sains di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Dan sekarang pula Wani bertukar bidang daripada sains kepada bidang hubungan antarabangsa di Universiti Sultan Zainal Abidin.
Jadi kita nak tahu juga kan daripada sains pergi ke bidang politik, bidang sains sosial kan. Bagaimana agaknya perubahan tu daripada sains tulen kepada sains sosial? Bagaimana Wani mengadaptasi perkara ni? Kalau nak adaptasi kos sains kepada social political science, dia rasa macam agak sukar, tapi bagi saya tak. Sebab saya memang suka social science, political science saya sangat suka. Sebab dulu masa saya submit UPU masa diploma, rasa macam, sebab saya terikat, saya daripada sekolah asrama penuh dan saya rasa macam terikat, saya kena belajar sains. Bila saya belajar sains selama 2 tahun, saya rasa macam sains tu dia like research, you kena baca buku, okay, like bukan tak mengembang, dia semua ilmu dapat developkan diri kita, tapi dari segi pengembangan idea tu kurang bagi saya lah. So saya sangat suka dengan IR sebab IR ni dia bantu saya untuk develop more further, dia bantu untuk saya rasa saya nak cari apa current issues, okay, apa yang boleh saya rasa diri saya bila saya baca tu saya lebih tahu daripada orang lain. So course IR ni sangat membantu saya untuk jadi orang berpengetahuan yang tinggi. Disebabkan saya mengenali Wani, jadi saya tahu bahawa Wani ni seorang yang sangat aktif, sama ada berdebat, berpersatuan, jadi YDP ini, NYDP ini, naib kelab persatuan dan sebagainya kan. Jadi Wani ni memang sangat aktif di universiti. Dan tak silap saya, Wani juga ada buat kerja kan sekarang sebab Wani dah ada diploma. So Wani memang dah boleh apply kerja dah pun. Jadi sekarang ni pada Wani sendiri, bagaimana sebenarnya Wani mengatur masa, menguruskan masa ni? Sebab sibuk kan, mesti ada cara juga macam mana Wani menguruskan masa tu. Masalah busy memang tak boleh lari lah. So saya macam mana saya bahagikan masa itu adalah sangat penting. Sebab bagi masa untuk jadi presiden kelab, untuk jadi naib presiden persatuan, jadi tuntutan sebagai seorang pendebat, tuntutan sebagai wakil universiti, bebanan yang sangat, semuanya berat. Okay, jadi macam mana korang nak manage masa tu sangat penting. So saya nasihatkan kepada sesiapa yang nak buat semua kerja like multitasking, rasa korang ni boleh buat kerja banyak dalam satu masa. So saya advise you untuk uruskan masa korang, letak planner ke, letak macam something like korang boleh organize masa korang. Dan bila korang rasa benda tu datang dengan serentak, cuba untuk utamakan mengikut keperluan. So bagi saya itulah bagaimana saya boleh develop diri saya dengan 3 perkara yang berbeza. Agak-agaknya apa ya yang Wani dapat selepas Wani masuk dalam kos hubungan antarabangsa di UNIZA? Bagi pendapat Wani, Wani pernah tak rasa menyesal masuk kos ni? Sebab saya tanyakan soalan ni kepada semua yang saya interview. Dan kalau contohlah Wani tak masuk dalam kos hubungan antarabangsa, kos apa yang Wani akan ambil? Saya tak menyesal langsung, serious talk, saya tak menyesal langsung sebab masa UPU ada 12 pilihan dan 12 pilihan tu adalah semuanya sains. So masa saya nak update UPU tu, kita kan boleh update 2 kali kan. So masa kita nak update 2 kali tu, saya fikir, saya kata betul ke, kena ke dengan hati. Sebab masa saya mohon UPU tu sebab saya dah terikat dengan persijilan diploma sains. Jadi saya pun mohon semua mengenai sains, biotek, semualah mengenai dengan sains. Okay, abaikan. Saya mohon semua saya punya course sebab untuk sains. Jadi masa saya buat UPU tu, saya recheck untuk kali kedua, saya decide untuk diri saya, okay, aku nak, ya Allah, aku nak satu je benda yang dekat-dekat hati, which is okay, masa saya buat tu saya decide, saya kata, ya Allah, aku nak rechange balik, aku nak update balik UPU ni, aku nak letak satu course yang betul-betul dekat dengan hati, which is hubungan antarabangsa. Dan saya ingat lagi pilihan tu saya letak top 3. Okay, top 3. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saya terpilih menjadi pelajar hubungan antarabangsa di UNIZA, which is saya sangat bersyukur sampai sekarang.
Okey, untuk soalan yang terakhir kita nak tanya Wani, apa advice Wani untuk juniors yang nak masuk kos bunga antarabangsa ataupun yang sedang tengok sekarang yang berminat dalam kos bunga antarabangsa? Okay, advice for juniors, okay, untuk juniors out there yang struggle, yang tak tahu apa itu IR, korang support lah channel ni. Channel Wan Harrison is very good because dekat channel ni dia dah soon dah bantu kita untuk expose what exactly IR. Okay, so from this channel korang tahu, dan berdasarkan pengalaman seniors, rupa-rupanya IR ni sangat exciting. Okay, very exciting dan sangat menyeronokkan. Korang kena cuba, sebab bila korang dah belajar IR, korang akan berpengetahuan lebih tinggi daripada orang lain, which is korang orang first tahu isu semasa. Korang orang first yang boleh adapt apakah teori yang berlaku dalam politik dunia, politik Malaysia. So hatta korang dalam organisasi pun korang dah faham dah karakter orang ni bagaimana, karakter orang tu kita sebut apa, bagaimana nak handle dengan orang. Jadi IR ni bukan tertumpu kepada negara-negara, tidak. Dia boleh diadaptasi, diimplementasi dengan orang-orang di sekeliling kita. So for those juniors yang tengok ni, jangan pernah menyesal. Anggap je ini adalah cabaran korang, bagi korang yang tak tahu apa itu IR. Cuba belajar, cuba adapt, dan insyaAllah semuanya everything's gonna be fine. Okay? Thank you so much to Wani sebab join sekali dengan interview kali ini untuk episod yang kelima. Jangan lupa untuk tonton episod yang keenam dengan Akak Tengku Batrisha pula selepas ini, daripada STPM kepada hubungan antarabangsa. Jangan lupa untuk tengok video ni dan share kalau korang rasa bermanfaat. Like, komen dan juga subscribe.